Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dapat kita bertemu lagi pada minggu ini. Pada hari ini setiap hari Isnin bagi pelajar tahun 5, kamu akan bersama Ustaz pada petang hari Isnin dalam mata pelajaran Asas Tilawah Al-Quran. Apa khabar anak-anak tahun 5? Ustaz harapkan semua sihat dan terus bersemangat pada hari ini untuk kita belajar iaitu asas tilawah Al-Quran. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada petang ini, sama-sama kita menadah tangan dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, insya-Allah kita akan teruskan pelajaran kita. Okey, yang ada buku teks boleh ambil buku teks. Asas Tilawah Al-Quran, pelajaran keempat. Kita akan teruskan pelajaran keempat, kefahaman Al-Quran. Masih lagi kefahaman Al-Quran, tetapi dalam unit yang ketiga, tajuk baru daripada surah Al-Qadr. Kefahaman Al-Quran tentang surah Al-Qadr. Okey, ini adalah ulang kaji Kenapa ulang kaji? Kerana sebelum masa kita PKP, masa awal PKP tu, waktu puasa Ramadan, Ustaz pun dah ada bagi nota PDF dalam bentuk PDF, iaitu tentang kefahaman Al-Quran. Surah Al-Qadr. Okey, kita akan teruskan apa kefahaman Al-Quran dari surah Al-Qadr, insya-Allah. Yang ada buku teks boleh lihat pada muka surat 168. 168 kita akan teruskan, iaitu berkenaan surah Al-Qadr, kefahaman Al-Quran. Okey, sebelum itu kita tengok dulu apa hasil pembelajaran yang kamu akan dapat dalam pelajaran ini, iaitu yang pertama adalah tema umum surah Al-Qadr. Kamu akan dapat mengetahui ataupun menyatakan tema umum surah Al-Qadr, tajuk utama surah Al-Qadr. Yang kedua, kamu dapat menyenaraikan isi-isi penting daripada surah Al-Qadr. Dan yang ketiga, kamu dapat menghayati pengajaran Al-Quran, pengajaran ayat daripada surah Al-Qadr. InsyaAllah Ustaz akan terangkan satu persatu, tetapi hari ini Ustaz nak terangkan dahulu terjemahan ayat dan isi-isi penting daripada surah Al-Qadr, insyaAllah. Yang kita akan teruskan, iaitu yang pertama berkenaan dengan terjemahan ayat surah Al-Qadr. Okay, Ustaz nak sama-sama anak-anak pelajar tahun 5 kita teruskan dengan terjemahan ayat surah Al-Qadr, sama-sama dengan Ustaz membaca dan memahami terjemahan surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunnya malaikat dan roh, iaitu malaikat Jibril, dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Sadaqallahul azim. Okay, demikian itu adalah terjemahan ayat daripada surah Al-Qadr. Okay, Ustaz harapkan kamu faham. Okay, kalau tak faham nanti Ustaz akan terangkan dalam isi-isi penting ataupun intisari surah Al-Qadr. Okay.
Kalau kita secara ringkasnya, kalau kita dalam terjemahan tadi, surah Al-Qadr ini bercerita tentang apa? Iaitu malam Lailatul Qadr, yang kita baru lepas Ramadan beberapa bulan yang lepas, iaitu dalam bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Okey, kita akan teruskan pada muka surat 169, iaitu intisari surah Al-Qadr ataupun isi-isi penting. Okey, kita tengok yang pertama. Ustaz nak kamu semua faham dan hayati daripada surah Al-Qadr ini. Okey, yang pertama adalah surah Al-Qadr ini adalah diturunkan di Mekah dan mengandungi 5 ayat. Okey, yang ni awak kena ingat di manakah surah Al-Qadr diturunkan, iaitu di Mekah dan mengandungi 5 ayat. Okey, daripada kalau minggu lepas kita dah belajar surah Al-Bayyinah. Bayyinah diturunkan di Madinah dan mengandungi 8 ayat. Sama juga dengan surah yang pertama yang kita belajar adalah surah Az-Zalzalah, iaitu di Madinah juga diturunkan dan mengandungi juga 8 ayat. Okey, surah Al-Qadr di Mekah dan mengandungi 8 ayat. Okey, yang kedua, kenapa dinamakan Al-Qadr adalah kerana untuk Allah menceritakan tentang kemuliaan dan kebesaran malam Lailatul Qadr. Okey, Allah menceritakan tentang kemuliaan dan kebesaran malam Lailatul Qadr. Istimewanya Lailatul Qadr ini sampai Allah menurunkan surah Al-Qadr untuk menceritakan kepada umat manusia. Okey, yang ketiga, Allah mulai menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr secara beransur-ansur selama 23 tahun. Okey, dalam malam Lailatul Qadr turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr, iaitu secara beransur-ansur. Apa maksud beransur-ansur? Iaitu secara berperingkat-peringkat. Secara berperingkat satu. Selama 23 tahun. 23 tahun tu maksudnya dalam 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Okey, bila tambah 13 tambah 10 jadi 23 tahun Allah menurunkan Al-Quran secara berperingkat ataupun secara beransur. Yang ni awak kena ingat. Di Makkah Allah turunkan berapa tahun turun Al-Quran, iaitu 13, dan di Madinah iaitu bakinya adalah 10 tahun. Okey, kita teruskan lagi. Okey, malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khairun lebih baik, min daripada alfi syahr 1000 bulan. Okey, cuba kita bayangkan 1000 bulan. Berapa tahun tu 1000 bulan? 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Kalau 1000 bulan, berapa tahun agaknya? Okay, jadi malam Lailatul Qadr, walaupun satu malam Lailatul Qadr memang satu malam datangnya, tetapi bersamaan ataupun lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun tu 1000 bulan? Cuba awak kira. 1 tahun ada 12 bulan, 2 tahun 24 bulan, baru 24, 3 tahun 36. Nak sampai 1000 bulan berapa tahun agaknya? Tapi malam Lailatul Qadr hanya satu malam sahaja, ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Kan? Sangat istimewanya malam Lailatul Qadr. Okey, kita teruskan. Allah menggandakan pahala ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadr berterusan sehingga terbit fajar. Orang yang melakukan ibadah dalam malam Lailatul Qadr ini, Allah menggandakan pahala. Allah memperbanyakkan pahala yang ibadah yang mereka buat sehinggalah terbit fajar. Terbit fajar itu maksudnya sehinggalah habisnya waktu subuh. Kan? Itulah istimewanya malam Lailatul Qadr. Okey, kita teruskan lagi. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun bersama malaikat Jibril dengan keizinan Allah, membawa segala perkara yang ditakdirkan akan berlaku. Pada malam Lailatul Qadar ini, malaikat Jibril turun di atas izin Allah. Supaya apa? Supaya memberi rahmat kepada orang yang melakukan ibadah pada malam itu. Okey, kita teruskan lagi.
Malam Lailatul Qadar yang penuh berkat itu berlaku dalam satu malam di bulan Ramadan, tetapi tidak diterangkan malam yang mana satu. Okey, maksudnya adalah malam Lailatul Qadar Allah memberi keberkatan walaupun hanya satu malam. Satu malam bersamaan dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya satu malam sahaja malam Lailatul Qadar Allah memberi keberkatan yang banyak. Iaitu pada satu malam di bulan Ramadan, iaitu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tetapi Allah tidak menerangkan malam yang mana satu. Allah cuma memberitahu kita, iaitu Allah menurunkan malam Lailatul Qadar iaitu pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam terakhir maksudnya iaitu daripada malam 20 sehinggalah malam ke-31. Allah tidak menerangkan malam mana satu, 21 ke, 22 ke, 24 ke, 27 ke. Tetapi malam Lailatul Qadar ini Allah turunkan, kalau dari segi ada hadis tentang malam Lailatul Qadar ini, Allah menurunkan pada malam ganjil, iaitu pada malam 21, sama ada 21 ataupun 23, 27, 29. Itu malam-malam ganjil lah. Tapi Allah tidak terangkan malam yang mana satu Allah turunkan. Kerana apa? Kerana Allah nak merahsiakan. Kita tengok seterusnya. Kerana apa Allah tidak menerangkan malam mana yang di antara 10 malam terakhir itu Allah menurunkan Lailatul Qadar? Kerana adalah supaya Nabi Muhammad dan umatnya memperbanyakkan ibadah dan amal kebajikan di sepanjang bulan Ramadan. Terutamanya pada 10 malam yang terakhir dari bulan yang mulia itu. Kerana apa Allah merahsiakan malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir? Kerana Allah nak kita banyakkan beribadah ketika di bulan Ramadan. Terutamanya pada 10 malam terakhir. Kerana apa 10 malam terakhir? Kerana 10 malam terakhir ini Allah telah memberitahu kita adalah bahawa adanya turun malam Lailatul Qadar, tetapi kita tidak tahu malam mana. Jadi sepanjang 10 malam terakhir itu kita kena berterusan ibadah, memperbanyakkan ibadah sunat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Jadi setakat itu sahajalah. Kalau kita tengok dalam buku teks, Ustaz pun dah lupa tengok buku teks kerana tengok slide ini. Kalau kita tengok dalam buku teks pun dah habis tentang intisari surah Al-Qadar. Ustaz harapkan kamu semua fahamlah dari segi isi-isi penting daripada surah Al-Qadar ini, iaitu menceritakan tentang malam Lailatul Qadar, kelebihan malam Lailatul Qadar, jadi insya-Allah kita sama-sama mengambil pengajaran, kita sama-sama mengetahui apa kisah surah Al-Qadar Allah turunkan. Jadi untuk hari ini itu sahaja. InsyaAllah Ustaz akan sambung pada minggu hadapan berkenaan dengan pada muka surat 170. Nanti Ustaz akan bagi sedikit aktiviti lah ataupun latihan sebagai pengukuhan kamu supaya lebih mengingat untuk pelajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.